Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? اليوم نتعلم اللغة العربية للصف الخامس في الموضوع الأول وهو اسم الإشارة للبعيد ذلك وتلك. Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran bahasa Arab untuk tahun 5 di bawah tajuk Ismul Isyarah lil Ba'id Zalika wa Tilka. Okey, isim isyarah di dalam bahasa Melayu bermaksud kata tunjuk atau kata isyarat. Jadi untuk tajuk pada minggu ini ialah berkenaan lil ba'id ataupun dalam bahasa Melayunya berjauhan. Bila maksud dia jauh, maksudnya benda tu berada bukan dekat dengan kita. Jadi untuk lil ba'id dia ada dua jenis perkataannya, zalika dan tilka, dan kita nak tengok apakah kegunaan zalika dan juga tilka dalam kata isyarat ini. Okey, kita tengok dahulu maksud zalika dan juga tilka dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, zalika dan tilka bermaksud itu. Bila kita sebut itu, kita kena ingat benda atau orang yang disebut guna perkataan kata isyarat itu, dia mesti berada jauh daripada pandangan mata kita yang sedang bertutur ini. Okey, maksudnya kita nak kata Ali, itu Aminah. Tapi syaratnya Aminah dan Ali itu duduk jauh daripada kita. Baru kita guna zalika Ali ataupun tilka Aminah. Okey. Kita tengok zalika dahulu. Okey, zalika ataupun itu, macam mana kita nak gunakan perkataan zalika ini dalam ayat ataupun gabungan perkataan yang lain. Okey, dia ada dua cara penggunaan dia. Yang pertama, zalika digunakan khusus untuk nama orang lelaki sahaja. Maksudnya di sini, zalika ni khas untuk orang lelaki sahaja. Contoh Ali tadi. Zalika Ali, itu Ali. Okey, Ali tu duduk jauh daripada kita. Dia tak duduk dekat, sebab tu kita guna zalika. Okey, yang kedua, kalau dia bukan orang, dia adalah benda. Jadi, digunakan untuk kata benda yang tiada huruf ta marbutah di hujung perkataannya. Maksudnya di sini, zalika ni digunakan untuk perkataan benda yang tidak ada huruf ta di hujung perkataan benda tu. Contoh, kerusi, kursiyun. Zalika kursiyun. Itu kerusi. Tidak ada huruf ta di hujung. Okey, dalam tajuk fil matbah, kita ada 13 perkataan peralatan di dapur dan kita akan tengok yang sesuai digunakan dengan isim isyarah atau kata tunjuk zalika. Kita tengok contoh perkataan yang sesuai dengan zalika. Yang pertama, iqra'u ma'i, baca bersama saya, sikinun. Jadi kita nak kata itu sikinun maksud dia pisau kan? Jadi itu pisau. Zalika sikinun. Zalika sikinun. Itu pisau. Okey, awak perhatikan perkataan sikinun, huruf hujungnya adalah huruf nun. Tengok saya bulat huruf nun. Tengok huruf nun ni dia tak ada ta kan? Jadi yang sesuai dengan dia adalah perkataan zalika. Zalika sikinun. Okey, jelas. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua bagi perkataan peralatan di dapur. Iqra'u ma'i ibriqun. Zalika ibriqun. Zalika ibriqun. Itu cerek. Seterusnya, mauqidun. Zalika mauqidun. Zalika mauqidun. Itu dapur memasak. Okey, seterusnya kita tengok contoh dia lagi. Qidrun. Zalika qidrun. Zalika qidrun. Itu periuk. Okey, seterusnya furnun.
Zalika furnun. Zalika furnun. Itu ni kita panggil pemanas makanan. Okey, seterusnya kita tengok sahnun. Zalika sahnun. Zalika sahnun. Itu pinggan. Okey, seterusnya finjanun. Zalika finjanun. Zalika finjanun. Itu cawan. Okey, seterusnya kubun. Zalika kubun. Zalika kubun. Itu gelas. Okey, ini adalah contoh bagi perkataan yang sesuai dengan zalika. Okey, sekarang kita akan tengok bahagian tilka pula. Okey, tilka ataupun itu dalam bahasa Melayu, tapi kegunaannya berbeza dengan zalika. Okey, yang pertama sekali kita tengok fungsi dia digunakan khusus untuk nama perempuan sahaja. Kalau dia orang perempuan, baru dia boleh guna tilka. Contoh Aminah. Tilka Aminah. Itu Aminah. Sebab dia orang perempuan. Dia tak boleh orang lelaki. Syarat dia mesti orang perempuan sahaja. Yang kedua, tilka juga digunakan untuk kata benda yang ada huruf ta marbutah di hujung perkataannya. Maksudnya di sini, kalau kita nak guna tilka, wajib perkataan selepas tilka itu huruf hujung dia ada huruf ta marbutah. Okey, kita akan tengok contoh peralatan di dapur yang boleh kita gunakan tilka. Okey, tengok. Yang pertama, mighrafatun. Tilka mighrafatun. Tilka mighrafatun. Itu senduk. Okey, awak perhatikan perkataan mighrafatun di hujung dia. Tengok saya bulatkan ada huruf ta marbutah. Ta inilah syarat bagi nak guna perkataan tilka. Jadi bila tengok huruf ta di hujung, awak terus masukkan tilka di depan. Macam saya buat simbol merah di dalam slide ni. Awak nampak kan? Tilka mighrafatun. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh yang sesuai dengan tilka. Miqlatun. Tilka miqlatun. Tilka miqlatun. Itu kuali. Okey, seterusnya kita tengok mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Itu sudu. Okey, seterusnya kita tengok perkataan syaukatun. Tilka syaukatun. Tilka syaukatun. Itu garfu. Okay, seterusnya dan paling akhir sekali ialah salajatun. Salajatun. Tilka salajatun. Tilka salajatun. Itu peti ais. Okey, ini adalah contoh bagi penggunaan tilka dan juga zalika. Yang penting awak kena ingat syarat utama tilka dan juga zalika. Zalika khas untuk orang lelaki, tilka khas untuk orang perempuan. Zalika tidak boleh ada huruf ta marbutah di hujung perkataan. Tilka dia wajib ada huruf ta marbutah di hujung perkataan kalau dia adalah benda. Itu saja syarat wajib bagi ismul isyarah lil ba'id fi zalika wa tilka. Sampai di sini saja pelajaran hari ini. Kita sambung lagi pada pelajaran yang akan datang. Syukran jazilan.